Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nawaitu ta'limat ta'lim wa tadhakkur wa tadzakkir wa tanfa'u intifa' wa ifadatul istifad. Wa haisa tamasuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa du'a ilal huda wa lidil khair bi ibtigha'i wajhillah wa bartihi wa qurbihi wa sawabihi. InsyaAllah la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil azim. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini kita berbincangkan satu tajuk yang besar, iaitu tentang Judaism ataupun apa diistilahkan sebagai orang Yahudi. Okey, semua dengar suara saya minta respon sikit, semua dengar suara saya? Dengar Ustaz. Jelas. Okey, baik. Kita kena bezakan antara Yahudi dengan Israel. Saya ingin membuat kesimpulan bahawa dulu sebelum kita bicara dengan lebih detail ialah faham agama Yahudi adalah agama Samawi. Agama Yahudi adalah agama Samawi. Okey, bangsa yang menerima agama ini, bangsa ni dinamakan sebagai bangsa Israel. Kaumnya dinamakan kaum Israel. Agama Yahudi khas untuk bangsa Israel. Agama Islam untuk semua penduduk dunia ini, tak kira bangsa apa sekalipun. Namun agama tauhid ini, iaitu agama Yahudi, adalah agama daripada Allah SWT. Cuma masalahnya ialah bangsa yang ada pada masa itu yang bermasalah ialah bangsa Israel. Maka Allah Ta'ala turunkan para nabi dan rasul ke kalangan bangsa mereka supaya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bangsa Israel ini adalah bangsa yang Allah mengangkat mereka dan mereka boleh menguasai dunia ini. Mereka boleh menguasai dunia dengan kehebatan bangsa ini. Maka Allah turunkan agama tauhid pada bangsa ini supaya mereka dapat menyebarkan agama tauhid ini. Supaya mereka boleh memberikan keamanan pada dunia ini. Mereka boleh menegakkan kebenaran dan tauhid berasal di dunia ini di atas kehebatan bangsa ini dengan dianugerahkan agama Samawi, iaitu agama Yahudi. Namun bangsa ini adalah bangsa yang sombong dan ego. Lantaran dengan kesombongan dan keegoannya, maka dia telah menjadikan agama Yahudi sebagai agama untuk bangsa mereka saja dan mereka tidak membenarkan bangsa-bangsa lain menganut agama Yahudi. Dan kesombongan dan keegoan dia inilah menyebabkan Allah SWT menurunkan Nabi Isa AS. Nabi Isa AS juga membawa agama dipanggil agama Nasrani. Agama Nasrani ini juga sebenarnya untuk bangsa Israel supaya mereka lebih lembut dan mereka berlembut dan memberikan kasih sayang pada umat mereka dan bangsa-bangsa yang lain. Bangsa-bangsa yang lain selain daripada bangsa Israel. Maka turunlah agama Nasrani atau sekarang ini dikenal sebagai Kristian. Jadi Nabi Isa itu adalah bangsa Israel juga. Bangsa Nabi Musa pun bangsa Israel. Tapi mereka membawa agama tauhid. Cuma orang Yahudi dia tak suka ada syariat yang baru. Sebab agama Nasrani membawa syariat yang baru dan syariat ini menyebabkan orang-orang Yahudi berpakat dan berkonspirasi untuk membunuh Nabi Isa AS. Dan kita akan sambung dalam tajuk Kristian nanti. Okey. Jadi mereka kekallah dengan agama Yahudi, kitabnya Taurat dan Zabur, Taurat dan Zabur. Dan orang-orang Yahudi ini mereka berada dalam tata cara dan tata kelola mereka sendiri. Memang Allah telah anugerah kepintaran bagi mereka. Namun kepintaran itu sepatutnya digunakan untuk mengembangkan agama tauhid, iaitu agama Yahudi, tapi mereka eksklusifkan Yahudi ini hanya untuk orang Israel saja, bangsa Israel. Ustaz dah boleh dah? Dah boleh? Dah. Okey, kita dengar daripada kawan kita. Saya stop sharing. Okey, kita dengar daripada Faizah. Dia nak share sesuatu dulu, nanti baru Ustaz sambung yang tadi tu. Silakan. Live pula.
Oh, sekejap Karena ni dia interface baru tau. Google Meet ni. Awak tengok kat bawah tu ada gambar panah-panah kat atas tu. Share kat situ. Oh, ya. Dulu dia kat tepi ni, yang tiga benda ni kat tepi. Sekarang ni dia dah kat tengah-tengah semua. Hmm. Lalu. Jumpa. Lalu. Ada ke, Ustaz? Hmm? Ada ke? Sekejap. Ada keluar tak? Tak ada. Kawan-kawan nampak tak? Hmm. Kawan-kawan nampak? Tanya Nampak kawan. Ustaz, nampak. Pak. Okey. Teruskan. Nampak. Pak Iza besarkan sikit. Ah. Besar. Sedap sangat. Tidak kurang Dia nampak. ni jadi slide tu weh. Boleh tak? Ah? Ah, Okey. Macam nak besarkan. Besar kan? Jadikan dia macam slideshow tu yang bawah sekali. yang bawah sekali tu. Ada gambar Yang- macam periuk tu. Macam periuk. Boleh lah. Sebelah buku tu. Sekejap. Nampak. Tak apalah, jalan lah. Tak apa. Boleh lah, boleh je. Boleh lah, Nampak tak apa. je. Kena Nampak zoom. je kan? Nampak Boleh lah. Apa pakai handset je susah sikit lah. Okey. Teruskan. Sekejap. Saya gerak ke ni? Ya Allah. Tekan nak gerakkan dia, tekan gambar tu pun tak apa sebab bukan presentation. Kena tekan setiap kolom tu. Oh. Boleh. Kejap. Hai, susahnya. Sekejap. Kalau tak email kat saya biar saya ni kan. Boleh email kat saya. Ini kat Ustaz lah. Boleh. Ah. Email kat saya je. Kejap ya, kita tunggu kawan kita dia email. Apa? Apa ni, berhenti sharing, email kat saya akan ni kan.
Ada tak Ustaz? Ya, Okey. Datuk ni pula WhatsApp. Awak WhatsApp ke awak email? Saya email. Email AB Dekat WhatsApp saya dah hantar dah. WhatsApp. Ah, WhatsApp pun bagi juga. kat WhatsApp saya dah bagi juga. WhatsApp. Okey, saya download WhatsApp je lah. Sebentar. Itu PDF eh. Alright. Sebentar ya. Saya telah pun di-download di sini. Oh, dia belum keluar lagi. Sekejap mana tadi? Berapa muka surat ni, Faizah? 10. 10 ha. Oh, boleh. Sekejap tak keluar lagi. Okey. Okey, cantik. Okey, kita tengok dulu. Window. Eh, apa tak muncul? Bentar sampai dia keluar sekejap. Okey. Okay, nampak tak? Nampak tak semua? Tak nampak Ustaz. Tak nampak Ustaz, tak Ada keluar. tengah bising. Tadi Oh, dah tu dia. join lepas tu left. Cuba Ustaz masuk. Boleh? Okey, sekejap. Alright. Nampak? Nampak. Nah, Faizah bentang sekarang. Silakan. Pada sekarang Okey. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama diberi Nofaiza binti Muhammad Mota. Nombor matrik 3192005861. Program Diploma Pendidikan Penganut Islam. Subjek Perbandingan Agama EID 2253. Nama pesyarat Ustaz Abdul Razak Arifin. Okey, hari ini saya akan membentangkan tajuk iaitu agama Yahudi. Okey, mari kita lihat slide yang pertama. Okey. Dah. Okey. Sejarah dalam Al-Quran, okey, berkenaan dengan agama Yahudi iaitu Judaism adalah agama bagi bangsa Yahudi. Okey, Nabi Ibrahim dianggap sebagai bapa kepada seluruh keturunan Yahudi. Dan dalam Al-Quran zaman Nabi Musa tentang sifat kufur mereka pada Allah dan cinta mereka pada dunia. Bangsa yang tidak tahan diuji, memungkiri janji dan terkenal sebagai bangsa membunuh para rasul dan dia berasal daripada keturunan Nabi Ibrahim. Kalau kita tahu Yahudi ni merupakan satu agama dan Israel tu adalah bangsa. Macam kita Islam, kita agama kita Islam, tapi macam tu jugalah macam orang Yahudi tu agama diorang lah. Dan kalau kita tahu Yahudi ni
Yahudi ni merupakan orang yang sangat berbenci kepada agama Islam. Sebab dalam Al-Quran pun Allah telah nyatakan kaum Yahudi ni memang kaum yang dilaknat oleh Allah. Okey, seterusnya kita lihat slide yang seterusnya. Ya, Okey. Dah. nampak kan? Okey. Good. Nampak? Okey, seterusnya sumber-sumber ajaran Yahudi ni kita tengok yang pertama, kitab Taurat dorang. Kitab suci agama Yahudi ni Taurat artinya hukum atau pengajaran dan menunjukkan pada keseluruhan apa yang diketahui tentang Allah dan hubungannya dengan dunia ciptaannya. Kitab Taurat ni menunjukkan kepada 5 kitab Musa iaitu Kejadian, Keluaran, Imamah, Bilangan dan Ulangan. Dan kitab Talmud pula, Talmud merupakan kitab yang menjadi rujukan kepada pegangan utama mereka lah. Mereka mempercayai wahyu diturunkan secara lisan kepada Nabi Musa, dan kitab Talmud ada 2 bahagian iaitu Mi'anah dan Gemara. Talmud mengajarkan tentang sopan santun keyahudian, penafsiran kitab Taurat, keyakinan, pengetahuan dan adat budaya yang terbatas bagi penganut agama Yahudi saja. Okey, sebenarnya kalau kita tahu kitab yang sebenar, kitab Taurat semua tu mereka dah selewengkan ikut kefahaman diorang. Kalau sebenarnya orang Yahudi ni diorang percaya macam pada Al-Quran, diorang percaya apa yang dalam Al-Quran tu telah nyatakan, tapi diorang ambil apa yang ada dalam Al-Quran tu sebagai orang untuk menindas orang Islam. Inilah. Dan kalau kita lihat Teruskan. macam tu lah. Jadi kitab Taurat dan kitab Talmud ni diorang menggunakan kitab Taurat dan Talmud sebagai sumber rujukan yang pertama dalam diorang punya agama diorang. Rujukan untuk diorang punya ni. Okey, seterusnya kita lihat kepada kefahaman dalam ajaran kepercayaan agama Yahudi. Yang pertama, diorang ni mempercayai Huzair itu anak Allah. Lepas tu diorang memuja ahbar. Lepas tu rumah Yahudi, hukum tentang maknan dan ibadah dan upacara. Lagi? Lepas tu mungkin okey, seterusnya kita lihat yang kepada ibadat dan upacara diorang. Okey, yang pertama ada 3 iaitu sembahyang. Okey, lepas tu doa dan brid milah. Okey, kita lihat yang sembahyang pula. Diorang pun ada sembahyang juga. Kita tengok cara-cara diorang punya ibadat dan upacara diorang. Ustaz, seterusnya Ustaz. Okey. Okey, dari segi sembahyang diorang pula, diorang ni sembahyang 3 kali sehari semalam. Okey, lepas tu terdapat tifilah dalam sembahyang. Okey, tifilah tu korang tahu tak apa? Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Terpilah tu apa? Ceritalah. Tifilah tu ialah
Maksudnya macam mana sifilah tu? Kejap. Apa dia? Tepilah. Maksudnya tifilah tu adalah macam, tak silap saya lah. Kan? Maksudnya macam diorang punya cara ataupun macam kita kalau semayang kan, kalau orang Islam, bagi orang Islam sembayang dia mesti ada macam, kalau untuk macam perempuan kena pakai tekung, macam lelaki ada pakai kain pelikat, macam tu. Tapi bagi diorang kena pakai tali tu, kena melilit, diorang kena lilit tangan dengan tali. Lepas tu apa lagi? Ada, saya ingat jap. Diorang kena solat tu, diorang punya tali tu kena ikat dekat diorang punya antara jari diorang. Macam tu. Itu bagi diorang punya adat diorang ataupun cara sembahyang diorang. Seterusnya dalam sembahyang ni ada pagi dan malam didahului dengan syahadat. Okay, lepas tu diorang ada selawat diorang. Lepas tu jemaah bagi paling sedikit 10 orang lelaki yang berumur 13 tahun ke atas. Itu bagi adat diorang, sebab diorang pun ada sembahyang juga, tapi sembahyang cara mereka lah. Dan mereka pun menggunakan kitab Taurat dan Talmud sebagai rujukan pertama diorang. Okay, seterusnya kita lihat doa pula. Okay, doa diorang ni ada 3 simbol. Yang pertama talik, tarfilin dan ya'mu. Okay, lepas tu diorang ni melakukan 3 kali sehari. Lepas tu diorang menggunakan yad bagi orang yang membaca kitab. Yad tu macam diorang punya tu lah, kitab tu lah kan. Okay, seterusnya ayat suci diikatkan pada kepala dan lengan bahagian kiri. Okay, seterusnya kita lihat Brit Milah. Brit Milah tu bermaksud tengah ke? Okay. Brit Milah tu bermaksud diorang budak-budak yang berumur maksudnya masih bayi lagi, diorang kena berkhatan. Okay, berkhatan. Jadi diorang ni wajib bagi masyarakat Yahudi yang berumur 13 tahun dah kena berkhatan. Itu menandakan bahawa diorang ni dah mendorong peralihan untuk kanak-kanak ni untuk menjadi dewasa. Lepas tu menurut tradisi diorang, sunat dilakukan oleh ayah kepada anak. Setelah upacara selesai, diorang menuangkan setitis anggur pada bibir anak tersebut dan ayah tu meminum sisanya. Dan dalam kitab Talmud dia menyatakan bahawa ayah harus mengajarkan Taurat, iaitu selain diajar dalam bahasa Ibrani, harus juga diajarkan perintah yang lain. Jadi mereka ni pun berkhatan juga. Okay, seterusnya. Okay, pandangan Islam terhadap agama Yahudi. Okay, bangsa yang merosakkan akidah Islam, bangsa yang bongkak dan sombong, bangsa yang menyembah berhala. Okay, bangsa ni lah bangsa yang terkutuk, yang memang Allah, memang bangsa ni Allah tak, memang dilaknat oleh Allah SWT. Macam kita lihat sebagai contoh, dekat Palestin tu tak, orang Islam ditindas dari dulu lagi, dari tahun 19 sehingga kini, diorang macam tu jugalah. Lepas tu dalam Al-Quran Allah telah nyatakan sikap buruk-buruk orang Yahudi ni. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 91, iaitu
Diorang ni orang Yahudi ni keras, dia punya sifat dia keras hati dan zalim. Lepas tu yang kedua, dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-82, Allah menyatakan orang Yahudi ni yang musuh yang paling bahaya bagi orang-orang Islam. Dan yang ketiga, dalam surah Al-Baqarah ayat 91 juga, Allah menyatakan bahawa orang Yahudi ni dia ingkar dan tidak menerima keterangan dan kebenaran Al-Quran. Dan keempat, dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-87, Allah menyatakan bahawa diorang ni hanya menerima perkara atau kebenaran dapat memenuhi rasa dan nafsu mereka saja. Jadi inilah antara sikap buruk yang Allah dah nyatakan dalam Al-Quran. Jadi apa yang Allah nyatakan Al-Quran itulah yang kita nampak. Orang Yahudi ni memang sikapnya orangnya sangat sombong dan sangat zalim. Okey, sampai situ saja. Alhamdulillah, terima kasih di atas perkongsian daripada Pak Izzah. So cuma saya nak terima kasih atas effort yang telah diberikan. So saya nak kongsi tentang saya punya, sebab apa yang Pak Izzah akan yang bertangan dari Pak Izzah tadi sama juga. Cuma saya ada nak betulkan ada beberapa fakta tadi di muka pertama tadi Pak Izzah. Iaitu Izzah kata Judaism untuk dan bangsa Yahudi. Dia tak ada istilah bangsa Yahudi, bangsa Israel, agama Yahudi. Judaism itu ialah bahasa Inggeris. Judis itu ialah Yahudi lah. Yahudi. Okay. Nampak tak yang saya share ni? Okay. Nampak tak? Tak keluar. Tak keluar. Tak keluar lagi. Okey, dah ada. Okey. Yang lain nampak Nampak tak? Okey. Yahudi ni mempunyai sejarah yang panjang. So saya harap saya akan ringkaskan. Sebab apa yang berlaku pada hari ini dia ada kait-mengait dengan bangsa Yahudi lah. Oleh kerana bangsa Yahudi ni bangsa yang bangsa Israel ni yang Allah Ta'ala kurniakan ini fadl qalal alamin. Allah Ta'ala ada dalam Al-Quran menyatakan orang Yahudi ini, orang bangsa Israel ni Allah Ta'ala muliakan. Di seluruh alam ni dia mempunyai kemuliaan. Kemuliaan yang paling tinggi di zaman Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Di mana Nabi Sulaiman adalah orang Israel, bangsa Israel, Nabi Daud pun bangsa Israel. Kedua-dua mereka ini adalah adik-beradik yang menjadi raja di Babylon ataupun di sekarang pada hari ini ialah di Palestin itulah. Dan mereka sebagai raja pada seluruh alam dan memiliki kehebatan. Sebab itu ini menjadi kebanggaan bagi orang-orang Israel yang beragama Yahudi. Okey, ini clear. Dan mereka nak kembalikan zaman tersebut untuk menguasai alam ini. Cuma masalah orang-orang Israel ni ialah mereka ada sifat kesombongan. Dan kerana sifat kesombongan inilah menyebabkan kenapa Allah Ta'ala utuskan Nabi dan Rasul di kalangan bangsa mereka. Kerana bangsa mereka akan rosak binasa kerana kesombongan. Sebab itu ramainya Nabi dan Rasul di kalangan bangsa mereka. Sebab itu bangsa Arab tak ramai. Sebab bangsa-bangsa lain dia follow je. Tapi bangsa Israel ni kalau tidak dijaga dengan keimanan dan ketakwaan mereka, maka mereka akan merosakkan dunia ini. Sebab mereka ini Allah Ta'ala jadikan kemampuan mereka untuk menguasai dunia. Tetapi kalau jadi iman dan takwa, dunia ini akan aman makmur. Sebab kerana mereka ni bangsa yang degil, bangsa yang bongkak, sombong. Sebab itu dia diutuskan pada Nabi dan Rasul. Cabaran mereka ialah mereka ni hanya nak ikut Nabi yang Rasul yang power lah, bahasa mudah, yang berkuasa, yang menjadi raja, iaitu Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Sebab tu nabi-nabi yang lain yang bukan menjadi nabi, yang bukan jadi raja, mereka bunuh. Mereka hanya nak hanya mereka nak nabi-nabi dan rasul di kalangan bangsa mereka yang menjadi raja saja. Dan ini hanya ada pada Sulaiman dan Daud. Dan tidak ada yang lain. Kalau anda lihat dalam gambar di sini ada satu kotak tu. Kotak tu namanya tabut, yang ada kaki dua. Tabut ini dalam dia ada Talmud. Kalau anda pergi ke gereja-gereja dia atau tempat dia ada simpan lah benda ni.
sebagai bukti ini adalah setiap Nabi dan Rasul tu dia kena bawa kotak ini. Ini Allah Ta'ala beri dan kotak ini menjadi mereka akan taat pada Nabi dan Rasul. Tapi masalahnya mereka nak hanya Nabi dan Rasul yang tampan, yang gagah, yang perkasa, yang kaya, yang raja saja. Macam Nabi Yahya, Nabi Yahya dan Nabi Zakaria adalah orang awam tapi mereka bangsa Israel juga, tapi mereka Nabi dan Rasul. Oleh kerana dia tidak perjawatan, bukan keturunan raja, itu yang dia bunuh Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Dan mereka tak nak dengar apa yang dibawa walaupun benar. Sebab itu kenapa mereka menolak Nabi Muhammad SAW. Dia kena dua, kerana satu bukan bangsa Israel, dan kedua Nabi Muhammad orang biasa-biasa saja. Ini masalah bagi orang-orang Yahudi. Okey, kita tengok yang kedua. Yang kedua ni, sejarah kaum Yahudi ini atau bangsa Yahudi bermula dengan Allah menyuruh Abraham, ini Nabi Ibrahim, berpindah dengan keluarganya dari Babylon, Iraq kuno, ke bumi Sana'a. Sana'a ni Palestin. Tuhan yang bukan El. El ni dalam bahasa Ibrani ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah El. El tu maknanya Allah dalam bahasa Ibrani. Macam orang Jawa Allah itu ialah Gusti. Gusti tu ini Allah. Tuhan tu ialah Gusti. Itu maknanya Tuhan. Pangeran maknanya Tuhan. Allah, Rob, Allah bahasa Arab. Tapi bahasa Ibrani, El itu Tuhan. Jadi Haleluya contohnya. Haleluya itu adalah Tuhan mana Allah. Itu bahasa Ibrani. Maknanya sama, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Ta'ala telah buat perjanjian dengan Nabi Ibrahim yang dia akan ada banyak keturunan dari bumi Sana'ah dan juga keturunan-keturunannya. Dan ini ada di dalam Old Testament. Old Testament ni ialah Taurat. Di dalam kitab, kalau kita baca Injil, contohnya Injil lah, ini bukan buku Injil. Injil, dia akan ada dua warna di sini. Kalau ada buku, dia ada warna merah, warna hijau. Dia punya tulis. So yang warna ada Old Testament, ada New Testament. Old Testament tu adalah Taurat, New Testament tu adalah Injil. Ni dalam. Lepas tu orang-orang Kristian dia akan pegang Injil, Bible dia. Bible dia ada dua. Satu Old Testament, satu New Testament. Old Testament ni adalah Taurat, New Testament ni adalah Injil. Tapi dicantumkan jadi Bible. Sebab itu saya cakap dengan anda bahawa Kristian dan Yahudi ini diturunkan untuk bangsa Yahudi, kerana bangsa Yahudi ini ada masalah. Kemudian Nabi Ibrahim berumur 99 tahun dan dia buat perjanjian dengan anak-anak dia. Mereka semua kalau ada di dalam surah Al-Baqarah. Kalau kita baca surah Al-Baqarah, kesemuanya ialah Allah Ta'ala memperkenalkan bangsa Israel ini. Bangsa Israel. Agama Yahudi tidak ada masalah. Sebab dia ada agama Tauhid. Dan mereka tidak menukar-nukar. Dia berbeza dengan orang Kristian, orang Kristian atau orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Mereka mengubah apa yang ada di dalam Injil hingga menjadi Bible. Orang-orang bangsa orang-orang Israel, dia tidak ubah Taurat. Dia tak ubah Taurat. Tapi orang Kristian yang ubah Taurat tu. Taurat ini mereka tak ubah. Cuma perangai dia je yang teruk. Dia tak ubah apa yang ada di dalam Taurat itu. Sebab itu Taurat dia tak ada masalah. Cara ibadah dia tak ada masalah. Yang apa yang Faizah ceritakan tentang talqiyah, apa semua alat-alat zikir, ayat dia, kopiah kecil dia, pakaian-pakaian solat dia yang berada di dinding ratapan di bawah Masjidil Aqsa itu tempat sembahyang mereka, tempat kitab tangan suci mereka, dan mereka sembahyang dia style macam tu. Dan mereka menghadap dinding. Kalau kita tengok, berarti kita tengok dalam gambar ini tadi, tengok atas ni kan, kepala orang yang sedang ni ada macam tanduk sikit tu, itu tempat mereka sujud di dinding. Dahi dia di situ contohnya. Ini tentang perkataan bersunat atau khatan. Tapi
Jadi akhirnya anak-anak Nabi Ibrahim ini pun berjanji bahawa mereka akan menyembah Allah Ta'ala dan juga menyembah Tuhan-Tuhan, bukan Tuhan, nama Tuhan ibu bapa mereka, ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, dan kemudian barulah Nabi Ibrahim ni berkahwin, ada mana dia ada dua isteri, Siti Sarah dan juga Siti Hajar, Sarah dan Hajar, yang membawa kepada dua susu galo, satu kepada Nabi Ismail dan Nabi Muhammad SAW, yang agama Islam pada hari ini, dan juga kepada anak dia yang daripada Siti Sarah, yang akhirnya muncullah golongan Yahudi ini, bangsa-bangsa ataupun orang-orang Bani Israel ini. Dan mereka dapat agama tauhid juga, itu bukan Yahudi dan juga Nasrani. Okey, ini adalah sejarah dia. Okey, ingat. Ini anda dah tengok dah hari tu. Okey. Juga ada gambar-gambar macam mana apa Siti Sarah menghadiahkan Hajar kepada Nabi Ibrahim. Tapi gambar ini adalah gambar orang putih. Anda jangan percaya, ini salah ni sebenarnya. Sebenarnya tak boleh digambarkan Nabi Ibrahim ni begini. Dalam Islam salah. Ini adalah diambil daripada gereja. Gambar yang saya ambil ini adalah gambar daripada gereja. So, dalam Islam tidak dibenarkan, bahkan haram memperlihatkan wajah para Nabi dan Rasul. Tapi gambar ini salah lah. Gambar, tapi sebab kita ambil daripada Kristian, dia menggambarkan bahawa Nabi Ibrahim mendapat hadiah daripada Siti Sarah, iaitu Siti Hajar. Itu dia punya hamba dia, kerana dia tak ada anak. Tapi akhirnya bila dia kahwin dengan Siti Hajar, kemudian dapat anak, Siti Sarah pun dapat mengandung dia yang sama. Itu dia pindah ke Mekah, dia pindah anak dia. Gambar ini hanya terdapat, tapi anda tidak boleh percaya pada gambar ini, sebab gambar ini adalah gambar yang ditulis oleh orang gereja. Ini juga adalah gambaran apa yang berlaku juga daripada gereja. Saya ambil di gereja tentang bagaimana berpisahnya Nabi Ibrahim, memisahkan Hajar dan juga Sarah, yang mana Siti Hajar dibawa ke Mekah dan Siti Sarah tinggal di Palestin. Okey. Di sini kisah tentang air Zam-Zam ketika Siti Hajar dan Nabi Ismail berada di Mekah, dan mereka ditinggalkan di bumi Mekah yang begitu tandus. Dan kita tengok bahawa apa yang kita buat sama apa yang ada dalam Taurat dan Zabur. Ini di dalam Taurat ni. Sepatutnya orang Yahudi tak boleh bermusuh Islam, kerana kita daripada punca yang sama. Kisah-kisah yang ada dalam Taurat juga sama yang ada di dalam Al-Quran. Kisah Nabi air Zam-Zam ni, Nabi Ismail, dan kita pun tahu kisah ini, iaitu peristiwa yang akhirnya terjadi sa'i pada hari ini. Ini gambarannya, itu yang kecil itu Nabi Ismail, tapi dalam Islam tidak dibenarkan. Gambar ini anda tidak boleh paparkan, ini hanya saya untuk pelajaran hari ini, sebab kita cerita tajuk Yahudi. So saya ambil daripada presentation Yahudi. Dalam agama Yahudi, mereka boleh menggambarkan Nabi dan Rasul. Tapi untuk agama Islam tak boleh. Saya kena clearkan pada hari ini. Slide ini ialah slide Yahudi. Slide Yahudi, bukan slide. Jadi saya nak tunjukkan bagaimana orang Yahudi menggambarkan. Dan dalam Islam, benda ni ada. Lepas tu dalam kisah Nabi Ishak dan Ismail ini, iaitu bagaimana ini berlakunya peristiwa Nabi Ibrahim nak menyembelih Nabi Ismail, Nabi Ismail. Dan dalam Taurat ada, dan ini pun ada di dalam sejarah Islam. Dalam konteks kita, dalam konteks akidah kita, so kita tak ada masalah. Dan akhirnya Allah gantikan dengan kibash. Cuma digambarkan malaikat, tengok gambar ada malaikat gantikan. Ini semua adalah so dalam konteks kita tidak perlu perkara ini. Kita tidak boleh gambarkan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail. Kita tak boleh gambarkan. Tapi di dalam, kalau kita pergi sinagong, ada gambar-gambar ini. Kita percaya pada gambar-gambar ini, yang menggambarkan peristiwa yang berlaku. So peristiwa yang berlaku ni kita tak ada masalah. Kita percaya peristiwa yang berlaku. Tapi cuma kita kena tahu bahawa dalam Islam tidak boleh menggambarkan pada Nabi dan Rasul. Okey. Jadi kita tidak boleh percaya
Kita percaya cerita tapi tak boleh percaya gambar ini. Okey. Jadi Nabi Ishak dan Nabi Yaakob ini ada keturunan Nabi Ishak dan Yaakob. Okey. Kita undur sikit belakang lagi. Lepas saja peristiwa-peristiwa ini, dalam so saya tidak akan masuk ke Nabi Ismail, saya turun Nabi Ishak. Sebab Nabi Ishak ini yang membawa kepada bangsa Israel dan Yahudi. Okey, kita tahu tentang anak dia, iaitu cerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam. So dalam keturunan anak-anak dia ni, Yahuda itu ada dapat anak Ishak kan. Ishak dia ada anak yang ramai. Lieh, Rachel, apa ni, dan Yahuda. Yang Yahuda ni yang membawa kepada bangsa-bangsa Israel, dan salah satu anak dia ialah Yusuf, Jacob. Yusuf iaitu Jacob, dan juga Bunyamin. Dan jadi Yusuf inilah yang peristiwa kita tahu dalam surah Nabi Yusuf bagaimana adik-beradik dia khianat, dan akhirnya Nabi Yusuf ini dicampakkan oleh adik-beradik dia ke dalam telaga, dan mereka membawa darah yang mereka ambil daripada binatang buas, nyatakan bahawa anak dia Yusuf telah mati. Jadi bapa dia Nabi Ishak ni menangis sampai buta mata dia. Nabi Yusuf ni dijumpai oleh kafilah dan dibawa ke Mesir. Mesir itu dizakzik, dan akhirnya dia dibela dan dibeli oleh seorang Al-Aziz yang nama isteri dia ialah Zulaikha. Dan saya tak perlu panjangkan cerita berapalah peristiwa-peristiwa pemenjaraan apa semua itu, pemfitnah dan sebagainya. Akhirnya dia terpenjara dan dia berjaya menyelamatkan ekonomi, package ekonomi Mesir yang melalui mimpinya, kerana Mesir akan dilanda oleh malapetaka kemarau. Tetapi dengan Nabi Yusuf memberikan mimpi dia, mentadbir mimpi, akhirnya Mesir berjaya menyelesaikan masalah kemarau dengan mimpi yang saya tak akan cerita detail, mungkin kita boleh pergi kelas yang lain. Mimpinya itu akhirnya dia dikeluarkan dari penjara dan menjadi Menteri Ekonomi Mesir. Menteri Ekonomi Mesir. Dan ini semua adalah ini adalah keturunan-keturunan Yahudi, Yahudi dan Israel. Kemudian bila jadi menteri, adik-beradik dia yang berada di Palestin yang juga susah nak cari tempat perlindungan di Mesir. Okay? Dia tak tahu bahawa menteri pada waktu itulah adik-beradik dia. Adik dia iaitu Nabi Yusuf. Ketika dia sampai di istana, dia tak kenal Yusuf sebab dah tua, dah besar kan. Masa dulu dia buang masa kecil. Tapi Nabi Yusuf tahu ni adik-beradik dia yang mengkhianati dia dulu. Jadi apa yang dia buat ialah dia memerangkap Bunyamin, adik dia paling kecil, dia sorok kat rumah dan dikatakan Bunyamin ada masalah. Dan kemudian kata dia, kalau awak nak adik awak sekali, awak kena bawa bapa awak Ishak pergi ke istana ni untuk jamin adik awak ni. Jadi adik-beradik dia ketakutan sebab adik-beradik dia selepas peristiwa Nabi Yusuf kena bunuh, bapa dia jadi buta. Jadi dia dah menyesal lah. Adik-beradik dia dah menyesal. Tapi perangai macam tu lagi lah. Jadi dia pun bawa lah pergi balik ke Palestin, dia bawa Nabi Ishak ini bawa pergi ke Mesir nak jumpa dengan Nabi Yusuf, yang dia tak tahu itu sebenarnya adalah adik-beradik dia Nabi Yusuf. Ketika sampai di Mesir, bapa dia dapat bau. Ini bau anak dia yang dirindui, sampai dia buta-buta mata. Dalam kisah dalam surah Nabi Yusuf dah cerita detail benda tu. Kemudian bila sampai saja dia tengok, lepas tu dia dapat sihat dengan kepala mata bapa dia, dan bergabunglah keluarga Nabi Yusuf ini dan dia berisak tadi di Mesir. Di Mesir. Dan mereka menguasailah kerajaan Mesir itu. Dan cuma bila saja Nabi Yusuf meninggal, adik-beradik dia ni menguasai Mesir dalam keadaan yang tidak, ataupun dalam keadaan ada masalah. Dan mereka ni adalah Bani Israel kan. Jadi akhirnya orang Kipti take over dan jadikan seluruh orang-orang keturunan Nabi Yusuf, termasuklah adik-beradik dia yang tinggal di Mesir itu, bangsa Yahudi yang jadi hamba. Ini kita nampak Fir'aun. Masa ni dah selama 400 tahun mereka diperhambakan di Mekah, di Mesir setelah Nabi Yusuf wafat dan bernama legasinya, tetapi sebab dibenci oleh adik-beradik dia tadi yang buat perangai, akhirnya orang Kipti dia take over, Kipti yang kulit hitam, dan jadi Fir'aun, dan mereka jadikan selama 400 tahun orang-orang bangsa Israel ini menjadi hamba di Mesir. Tapi ada bangsa Israel dekat Palestin. Palestin ada. Jadi Nabi Musa alaihissalam, saya tak akan kisah Nabi Musa, saya yakin anda ingat bagaimana bila bila Firaun tahu akan berlakunya pemberontakan dan take over daripada bangsa Israel ini,
mereka bunuh semua anak-anak. Jadi saya tak sambung bagaimana Nabi Musa dibesarkan di istana Firaun. Kemudian bila berlakunya pergaduhan dengan orang Kipti bunuh mati, ditumbuk oleh Nabi Musa, dan dia lari pergi ke Sinai dan berjumpa dengan anak Nabi Ilyas, Safura. Akhirnya dia kahwin dan dia dapat wahyu, dia jadi Nabi Rasul. Kemudian dia datang pun jumpa Firaun dan dia dakwah pada Firaun dan berlakunya pertelingkahan, dan akhirnya dia bawa lari semua orang-orang Bani Israel yang terpenjara atau menjadi hamba sama 400 tahun ni menyeberangi Pedafik. Kemudian Nabi Isa bawa lari orang nak selamatkan Bani Israel, tanah yang dijanjikan. Ini dia nak balik ke Palestin. So berlakulah peristiwa terbelahnya Laut Merah. Jadi Nabi Musa membawa semua selamat sampai ke seberang sana, dan Firaun pun hancur. Dan inilah proses pemindahan orang-orang Israel yang beragama Yahudi tadi pergi pulang ke Palestin. Dia dah tak ada dah. Dah tak ada. Jadi pulang ke dalam perjalanan itu, oleh kerana mereka ni masih degil-degil lagi, Allah SWT memberikan makanan dari langit dan macam-macam lagi. Maka turunlah 10 commandment. Ada 10 tadi ada cerita 10 pasal yang orang Yahudi kena tahu. Di dalam Taurat itu 10 commandment yang mereka Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa dia pergi ke gunung Tursi untuk mendapatkan wahyu tersebut. Dan peristiwa ini mereka pun orang-orang Yahudi duduk tunggu, janjinya 40 hari, tapi lepas 30 hari mereka tak tahan. Jadi ini bangsa Yahudi, akhirnya berlakulah Samiri, dia pun buat lembu apa semua, berkeluar suara, kena angin keluar suara, dan dia anggap itu Tuhan. Pada masa ini Nabi Harun bersama dengan Nabi Isa sebagai pengawal mereka. Tapi Nabi Harun tak boleh buat apa-apa sebab berlakunya pergolakan. Kemudian Nabi Musa pun turun, dia tengok kaum dia menjadi rosak, dan berlakulah dibunuh ramai-ramai, sebab siapa nak taubat kena bunuh diri. Bila tengok bawa 10 commandment, maka berlakulah ramai bunuh diri pada kalangan orang bangsa Israel, sebab pada masa itu nak bertaubat caranya dengan cara bunuh diri. Hanya fiqh itu saja, sekarang tak boleh. Kemudian mereka pun dibawa, dan perjalanan itu macam-macam ni. Allah Ta'ala nak bagi yang betul-betul orang Yahudi yang betul-betul baik saja akan pergi, bahkan dapat pulang ke Palestin. Ini sebagai tanah dijanjikan daripada Sungai Nil sama Furat. So tanah tu ada kawasan dia yang sekarang ini jadi rebutan. Sebab dia nak tanah tu. Sebab ini adalah janji dalam Al-Quran. Tapi Allah Ta'ala kata orang yang dapat dia yang betul-betul iman dan wahtisaban. Orang bangsa Yahudi yang agama yang beriman benar-benar, bangsa Israel. Tapi untuk itu Allah Ta'ala nak selamatkan yang betul-betul yang pure, maka Allah Ta'ala tinggalkan mereka di Limbah Tih. Limbah Tih ni Allah satu kawasan padang pasir. Semua orang Yahudi duduk di situ selama 40 tahun bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan sampailah yang tua-tua mati semua ni. Yang tua-tua tinggallah dinasti baru. Tapi mereka tak ada makanan, tak ada minuman. Maka Allah Ta'ala bagi mana wasalwa. Di dalam surah Al-Baqarah Allah terjelaskan dalam konteks mana wasalwa. So mana surah ini burung dan juga madu-madu makanan mereka, menyebabkan mereka jadi cerdas. Menjadi cergas dan mereka menjadi kepintaran kerana minum makan madu, dan juga mana iaitu burung merpati katanya. Jadi lepas 40 tahun dah mati yang tua-tua, tinggal yang muda-muda ni yang betul-betul ditarbiah oleh Nabi Musa AS, baru mereka bergerak menuju ke Palestin. Akhirnya mereka sampai di Palestin. Mereka pun dibawa ke Masjid Aqsa, dibawa oleh Nabi Musa AS. Kemudian rupa-rupanya perangai orang Yahudi yang sombong dan ego ni masih ada lagi. Dan mereka masuk ke Masjid Aqsa dalam keadaan bukan berhadapan, tapi dia membuntutkan masuk ke belakang. Kemudian Nabi Musa minta dia duduk di kota, kalau sekarang ni Bukit Golan tu lah, iaitu di Masjid Aqsa, duduk di keliling Masjid Aqsa itu, tanahnya subur, jangan duduk mana, kita duduk sini lah.
Duduk sini. Tapi ada yang degil. Sebahagian mereka berlari pergi ke pantai dan mereka duduk ke pantai. Dia tak nak duduk di situ kerana mereka nak wa fumiha wa basaliha wa adasiha yang kita belajar di dalam surah Al-Baqarah. Apakah dia ada tanam makanan-makanan yang mereka suka, tak ada di situ tapi dia nak juga kerja. Sedangkan Nabi Musa kata jangan pergi mana, duduk dekat dia duduk di Masjid Aqsa ni. Maka orang-orang yang lari-lari ini duduk kat tepi sungai apa semua di tepi laut, maka dalam Al-Quran kata kira datang khosyin ni orang-orang yang jadi orang-orang yang degil yang melawan Nabi Musa alaihissalam dan menjadi beruk-beruk. Dan peristiwa jangan disumpah jadi beruk kerana tak nak pergi sembahyang pada hari Sabtu. Tak nak pergi. Okay. Jadi mesti jadi beruk-beruk. Jadi Bani Israel yang Zionis ini adalah golongan beruk-beruk tadi dah. Walaupun sebahagian besar mereka semuanya mati sebab 4-5 hari sebab jadi beruk kan, kita tak boleh makan, tak boleh minum, mati semuanya. Tinggallah mereka berada di situ. Hiduplah mereka aman makmur. Kemudian bila Nabi Musa alaihissalam wafat, mereka mula bertelagah. Bila mereka mula bertelagah, datanglah orang Babylon mengalahkan mereka. Dan mereka orang bangsa Israel menjadi hamba yang terinyaya di dalam kota, di dalam negara Palestin. Kemudian Allah Ta'ala berlakulah peperangan Jalut dan Talut. Kalau dalam Al-Quran tentang Jalut dan Talut. Jalut dan Talut ini, maka Allah Ta'ala utuskan Nabi Semail di kalangan mereka, tapi sebenarnya bukan Nabi, dan berlakulah peperangan antara Jalut dan Talut. Jalut ni orang-orang panglima Israel itu dinamakan Jalut, dan Talut ini adalah orang-orang orang Babylon. Babylon. Dalam peperangan itu ada salah seorang dia punya tentera dia bernama Daud dan berjaya membunuh Talut tadi, dan akhirnya Nabi Daud jadi Nabi dan Rasul. Dan dia, oleh kerana dia boleh bawa kitab tabut, maka orang Israel angkat dia sebagai raja. Anak dia Sulaiman. Sulaiman. Lepas Nabi Sulaiman wafat, orang-orang Israel yang begitu bangga dengan jabatan mereka mula bercakaran sama sendiri. Dan dia nak pilih hanya Nabi dan Rasul di kalangan mereka yang macam Nabi Daud dan Nabi Sulaiman sahaja. Kemudian berlakulah macam-macam sampai muncul Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan mereka mereka bagi tak nak lagi. Dan akhirnya Allah Ta'ala turunkan Nabi Isa alaihissalam dengan membawa syariat yang baru untuk membetulkan orang Yahudi, orang bangsa Israel yang makin rosak. Kerana mereka perlukan Nabi, mereka hanya nak dengar cakap Nabi dan Rasul yang macam Nabi Sulaiman, Nabi Daud saja. Yang kayu, yang hebat, yang luar biasa. Inilah sejarah bangsa Israel sehingga hari ini yang menyebabkan kedegilan mereka. Saya ceritanya panjang dan saya tidak dapat rangkumkan dalam masa cukup pendek ini. Cuma di sinilah apa yang berlaku pada hari ini. Sebab orang-orang Yahudi ini menjadi satu, beberapa kataan sejarah, menjadi satu neraca ataupun perkembangan Yahudi inilah yang akan menjadi nilai kehancuran bumi ini, kiamat. Sebab tu kita kena tahu dan expert apa yang berlaku di kalangan bangsa Yahudi ini, bangsa Israel dan yang beragama Yahudi ini, kerana setiap tindak tanduk dia itu amat dekat dengan tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat. So perkembangan dia ini adalah perkembangan kiamat semakin hampir. Kiamat semakin hampir. Jadi banyak peristiwa-peristiwa yang anda boleh lihat bagaimana orang-orang putih menceritakan dalam cerita kisah-kisah lupa dah, banyak di dalam kisah-kisah ini dalam Da Vinci Code contohnya, cerita tentang The National Treasure di Amerika Syarikat itu, cuma ada elemen-elemen Yahudi di situ. Kemudian Indiana Jones contohnya, itu kisah-kisah yang ditawarkan. Kemudian filem-filem yang banyak dibuat oleh orang-orang Yahudi yang hebat-hebat ni, semua dia ada ambil daripada elemen-elemen yang ada di dalam Taurat yang mereka nak cuba tunjulkan bangsa mereka ini bangsa hebat dalam Transformer contohnya, kisah-kisah Transformer. Jangan ingat kita je diam-diam je, semua ada nilai-nilai kat situ. Tapi saya tak berhasad kalau nak cerita detail sebab benda tu tak masuk dalam silibus kita, sebab saya hanya nak maklumkan saja. Okey, ini adalah Nabi Yusuf alaihissalam tadi yang saya cakap tadi, kisah-kisah dia. Kemudian ini kisah Nabi Yusuf mentafsirkan mimpi. Ini Nabi Yusuf yang ni ialah
dan kisah dia didengki oleh adik-beradik dia lah. Kemudian bagaimana Nabi Yusuf me, apa berjumpa sebagai jadi menteri ni. Dia menteri, kemudian dia mentafsir mimpi, kemudian jadi menteri, kemudian ni apa Nabi Yusuf, kemudian Nabi Musa. Ni Fir'aun, dia halau Nabi Musa sebab berlakunya pertengkaran ayahnya mati, dan mereka nak Fir'aun nak suruh bunuh semua orang Bani Israel. Tu gambar mak Nabi Isa, Nabi Musa menghanyutkan anak dia. Ni kisah-kisah dia kan. Ini gambar-gambar ni daripada Yahudinya ni. So kita tahu cerita tapi tak perlu percaya gambar itu. Okey. Ni cerita detail. Kemudian Nabi Musa lari, kemudian Nabi Musa dapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni gambaran mereka. Okey. Ini adalah bala yang Allah Taala berikan kepada orang Mesir kerana tak nak dengar kata Nabi Musa yang menyebabkan mereka lari semua. Ini kisah tadi lah. Okey. Tahu terbelah tadi saya dah cerita. Kemudian ni cerita tentang Samiri. Ni Ten Commandments. Samiri juga dia mendapat Taurat di Gunung Sinai. Ini adalah Ten Commandments yang ada dalam nota anda semua. Ini adalah dustur kehidupan orang-orang Yahudi sepatutnya. Itu kita tengok oleh kerana dia tak amalkan ni, dia sebenarnya tak ikut Taurat, dia kena amal. Okey. Ini kemah Tuhan ni yang Samiri, kisah Samiri. Ni okey. Ada siapa nak tanya? Kita panjang pula. Ustaz, saya nak tanya. Kan akhir zaman ni kan nanti datang ni Dajjal, nanti orang Yahudi ni kan yang akan ikut Dajjal. Dan diorang percaya bahawa Dajjal ni akan menolong diorang. Kan? Jadi soalan saya, orang Yahudi ni dia bertuhankan siapa? Maksudnya mesti dia ada dia punya macam raja diorang. Okey. Yang kita dipaparkan sekarang ni ialah Zionis, ekstremis Yahudi berbangsa Israel, namanya Zionis. Okey, macam orang Islam juga. Orang Islam dia punya teroris dia ialah Al-Qaeda ataupun JI. Itu. Dalam Yahudi dia ada ekstremisme. Teroris dia digelar sebagai Zionis. Okey, sekarang ini orang Zionis ni lah yang sebenarnya tidak berakidah yang salah. Yang kita nampak di bumi Palestin ini adalah orang-orang yang berbangsa, orang-orang yang berfahaman Zionis. Tapi orang-orang Yahudi di dunia-dunia lain, dia faham dan dia tak ikut. Ciri-ciri salah satu daripada kiamat ni hampir bila orang Yahudi berjaya membina sebuah negara. Dan orang dia ini ada dalam Taurat. Sebab tu orang Yahudi dia tak, kalau boleh dia tak nak pergi Palestin. Ni orang Yahudi yang betul-betul beriman. Awak tengok orang Yahudi di Boston, orang Yahudi di Buenos Aires, Argentina, orang Yahudi berada di Spanyol, orang Yahudi yang berada di England, yang mana pakai macam topi dia yang tinggi, kecil. Dia bukan yang kecil macam ni. Dia bukan yang macam ni kecil tu. Tapi yang ada macam topi tu. Yang lepas tu dia rambut dia kerenting, dia janggut dia. Lepas tu dia pakai jubah, ada pintal-pintal tasbih dia. Ini dipanggil Yahudi Ortodok. Yahudi Ortodok ni dia mengamalkan isi kandung Taurat dan mereka tidak akan pergi ke sana. Sebab dia tahu kalau orang Yahudi ini berkumpul saja, bermakna kiamat sudah hampir. Orang Yahudi ini berkumpul.
Jadi orang Yahudi ni dia nak buat negara dia sendiri. Di mana ada orang Yahudi, di situ akan aman. Sebelum mereka pergi ke Palestin, mereka berusaha untuk membuat negara dia di Buenos Aires di Argentina, di Argentina. Itu adalah negara kedua terakhir sebelum Palestin. Mereka cuba berkumpul semua lepas Perang Dunia Pertama. Bila semua orang Yahudi dibunuh oleh orang-orang Nazi, dan mereka dengan kumpulan mereka nak cari. Sebab orang Yahudi ni dia memang menguasai dunia, dia pintar, dia pandai. Tapi cara untuk menyelamatkan diri dia dengan dia melaga-lagakan orang. Ya, orang bergaduh berperang, orang Yahudi selamat. Betul. Orang Yahudi, orang bangsa Israel dia relax je. Sebab tu di mana ada bangsa Israel Yahudi, di situ akan aman makmur. Sebab tu kita tak pernah dengar Buenos Aires, ibu negara Argentina ni ada masalah. Dan macam tenang je sebab Buenos Aires adalah kawasan ramai orang Yahudi dan mereka sebenarnya nak buat negara di situ. Sebab tu Lionel Messi, pemain bola sepak Argentina tu, dia lebih mirip atau lebih rapat dengan orang Yahudi berbanding dengan Ronaldo. Cristiano Ronaldo, sebab Ronaldo orang Portugis. Orang Portugis ni dia ada sejarah hitam dengan orang Yahudi dan mereka tak suka orang Yahudi. Jadi tapi di Argentina mereka tak ada masalah. Tapi bila sahaja England mengambil keputusan di dalam perjanjian Balfour bahawa untuk pastikan dia boleh kontrol orang Yahudi ni, mereka cadangkan orang Yahudi ni ditempatkan di Palestin. Dan kerana apa? Kerana kerajaan Osmaniyah pun telah menyelamatkan orang-orang Yahudi yang dibunuh di Spanyol dan di Portugis dulu kerana kebencian mereka pada bangsa Israel ini. Dan orang Islam Osmaniyah telah menghantar kapal-kapal ke Spanyol dan menawarkan untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi ini. Sebab semua orang tak nak terima orang Yahudi. Ini kerajaan Islam Osmaniyah ambil letakkan, tumpangkan mereka di Palestin. Dan mereka hanya menumpang saja di Palestin. Tidak boleh beli tanah, tak boleh apa. Tapi kalau nak hidup, dia kena buat bisnes lah. Nak hidup. Jadi dia tinggal kat situ menumpang di bumi Palestin. Oleh kerana alang-alang dah ada, maka oleh kerana kerajaan Osmaniyah pun kalah dalam peperangan dunia pertama dan kedua, maka akhirnya British berjaya menawan Palestin dan menjadi tanah jajahan dia. Dan British pun meletakkan orang-orang Israel ni berada di sini. Cuma orang-orang Israel ni ada yang berfahaman ni tadi, berfahaman Zionis. Dan orang Zionis ni dia tak follow apa yang ada dalam Taurat. Dia tak follow apa yang ada dalam Taurat. Dan Tuhan dia tetap Allah SWT, tapi dia tidak. So dalam konteks akidah, orang-orang Yahudi ni tak ada masalah. Dia akidah dia sama dengan kita. Tauhid dia, Tuhan dia tetap satu. Cuma perangai dia tadi yang berbeza. Perangai dia yang berbeza. Itu adalah orang bangsa Yahudi pada hari ini. Okey, Faizah ada soalan lain? Tak ada, Ustaz. Yang lain ada soalan? Halo? Tak ada Ustaz, semua okey je. Khawatir. Okay. Jadi saya akan tengok nanti pukul 1:30 akan keluar di dalam portal tu ialah ujian untuk agama Sikh dan agama Buddha. Agama Buddha. Yang agama Yahudi akan keluar pada minggu depan. 2 minggu lagi. Okey, kalau tak ada apa-apa, saya ingin simpulkan bahawa inilah dia kita kena bezakan antara Yahudi dan Israel. Bangsa Israel. Agama Yahudi. Agama Samawi, Tauhid yang benar. Agama Yahudi. Bangsa tu tak semestinya benar. Kalau dia menganut agama Yahudi dengan mengikut Taurat, insya-Allah tak ada masalah. Golongan-golongan rahib dia yang baik bagusnya ialah mereka yang sembahyang di dinding ratapan di depan Masjid Aqsa tu di bawah. Tapi masalahnya tentera-tentera orang-orang Israel tu ialah dia adalah berfahaman Zionis. Tidak semua orang-orang Israel yang ada di Palestin tu berfahaman Zionis. Tapi parti politik yang memerintah sekarang ini berfahaman Zionis. Ramai saja orang-orang Israel beragama Yahudi yang di sekitar Masjid Aqsa yang berada di Tel Aviv ni orang baik-baik. Baik, jaga, dia aman makmur. Dia duduk dengan orang Islam, makan dengan orang Islam, berziarah.
Begitu juga orang Kristian yang ada di sebelah masjid Aqsa. Mereka semua hidup aman makmur tiga ni. Orang Islam, orang Yahudi dan Nasrani aman makmur duduk. Dia pun tak suka dia tak suka tentera Israel. Dia pun tak suka dengan kerajaan Israel yang pada hari ini. Dia tak suka sebab ini kerajaan teroris. Tapi dia ni orang agama Yahudi yang bagus. Sebab itu ada Arab Israel. Kata Arab Israel, orang bangsa Arab, orang bangsa Arab cakap Arab tapi dia keturunan Israel. Yang Israel betul ada. Jadi kita kena clear kat situ. Jadi kemarahan kita, kebencian kita pada bangsa Israel ni yang berfahaman Zionis sahaja. Orang Israel yang agama Yahudi yang taat seperti rahib-rahib dia dan juga yang berada yang amalkan isi kandungan Taurat tu tak ada masalah. Dan mereka ni baik-baik. Tak ada masalah. Jadi itu yang kita kena clear. Cuma oleh kerana tambah cepat dia diam tak buat apa. Yang banyak buat hal ni orang Zionis yang menguasai ekonomi dan sebagainya. Dan inilah yang menjadi masalah. Wallahu alam. Jadi saya harap perbincangan kita akan memberikan manfaat yang besar. Terima kasih banyak-banyak. Mohon ampun dan maaf sudah terkasar dari salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita akhir dengan baca tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta